لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan Assalamualaikum khas manasik haji bersama dengan saya Zain Faris dan dua orang ahli panel kita yang kita akan perkenalkan sekejap lagi insya-Allah. Apapun terima kasih banyak kepada anda semua yang tak putus-putus menyokong kami bermula pukul 5 pagi tadi dengan Assalamualaikum sahurnya, Assalamualaikum subuhnya. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita kongsikan kepada anda memberikan inspirasi, semangat untuk terus berjuang lagi 8 ataupun 9 hari berada di dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah, dan mudah-mudahan kita lah orang yang dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita pukul 7 ini juga adalah penambahan ilmu buat kita yang bakal menjadi duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah walaupun masih lagi belum namanya dipilih, tetapi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak mustahil Allah akan memanggil kita menjadi tetamu-tetamu Allah pada masa-masa yang akan datang. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan di bawah langit Arafah mengharap maghfirah ilahi. Fokus kita untuk merujuk kepada peristiwa ataupun ibadat yang kita akan lakukan nanti di hari Arafah, iaitulah wukuf di Arafah. Dan pagi ini kita bersama dengan dua orang ahli panel kita yang akan membicarakan tentang tajuk kita tadi, iaitulah di sebelah saya Al-Fadhil Ustaz Syahrin Awwaluddin, Ketua Bahagian Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa khabar, sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kita memang menanti-nantikan kehadiran Ustaz. Tahun lepas pun Ustaz ada di sini dengan kita untuk ceritakan tentang manasik haji, dan kali ini Ustaz kembali untuk menceritakan juga berkaitan dengan manasik haji, lebih fokus kepada Arafah untuk kita nak tahu persiapan dan juga persediaan bagi kita yang akan menghadapi musim-musim haji nanti insya-Allah. Dan yang keduanya kita perkenalkan kepada anda di sebelah ujung ataupun depan saya yang setia tak berganjak daripada awal-awal episod lagi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fakrul Ridwan Osman, pengurus bimbingan haji Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah Ustaz memang setiap minggu sentiasa segak begini Ustaz. Insya-Allah. Berkot, berkemeja. Ini nampak lagi segak daripada saya. Masya-Allah. Sama-sama lah kita Ustaz. Ustaz, sikit nasihat kepada penonton-penonton kita yang mungkin sedang menonton di TikTok Assalamualaikum dan juga di Facebook, mungkin apa yang boleh mereka siapkan ataupun mungkin ada persediaan soalan-soalan yang apa saja kemungkinan yang mereka akan beri. Silakan. InsyaAllah saya akan berada di sini dan kita akan setia untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang diajukan oleh para penonton. Tinggalkan soalan di ruangan TikTok. Yang tak ada TikTok tu boleh register TikTok siap-siap kan. Tinggalkan soalan, insya-Allah kita akan cuba santuni setiap permasalahan dan juga persoalan yang bermain di fikiran para penonton sekalian, dan kita gunakan peluang ini untuk kita menambah ilmu sebelum kita terbang menunaikan ibadat haji nanti insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita menambahkan ilmu, kita akan mendapat tawaran daripada Allah. Ni tawaran ni bukan kecil, tawaran yang besar untuk menjadi tetamu-tetamu Allah. Dan betul tadi Ustaz kata download segera akaun TikTok tu kalau tak ada, sebab kadang-kadang yang Ustaz yang nak tengok ni kadang-kadang orang yang dah berusia juga umurnya susah sikit nak ada TikTok ni. Kalau susah juga pakai anak punya TikTok pun tak apa, tak ada masalah. Boleh untuk sama-sama dapatkan ilmu dan bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Fakrul Ridwan Osman insya-Allah. Baik, kita nak terus masuk kepada perbincangan kita Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan di bawah langit Arafah mengharap maghfirah ilahi ini Ustaz. Untuk kita mulakan perbincangan kita bawakan satu ayat. Satu hari satu ayat dalam TV Al-Hijrah biasanya kita akan bawakan kepada anda, iaitulah surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 Ustaz. Yang mana dalam surah Al-Baqarah ayat 197 ini kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum.
Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji itu. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikirkan dan memahaminya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Ustaz, untuk permulaan ini, untuk nak kaitkan tajuk kita di bawah langit Arafah mengharap maghfirah ilahi ini, mungkin ada kaitan ayat ini dengan perbincangan kita Ustaz, supaya kita boleh tahu juga bagaimana Arafah ini boleh mendidik jiwa dan menjadi seorang hamba yang bertakwa menerusi haji yang mabrur. Ustaz, silakan. Terima kasih saudara Ismail. Alhamdulillah, ayat yang begitu jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang waktu ataupun ketetapan. Pertamanya haji ini seperti mana juga ibadat-ibadat yang lain. Ya. Solat, puasa pun kita baru habis sahur. Ya. Dah tak boleh dah makan dah. Makan dah tak boleh dah. Maknanya dah bermulanya puasa. Jadi demikian jugalah dengan ibadat haji ini. Dia ada bulan-bulannya. Bermula dengan bulan Syawal. 1 Syawal ni masuklah bulan haji. Masya-Allah. Kita biasa ingat raya je. Raya je, raya haji. Raya puasa. Raya puasa. Raya puasa. 1 Syawal raya puasa. Tapi sebenarnya 1 Syawal tersebut dah bermulanya bulan haji. Ya. Bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan sehinggalah kepada Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Maknanya ini yang kita nak kaitkan, dan secara khususnya Arafah pula kita tahu dianya memang pada setiap tahun Arafah ini ialah pada 9 Zulhijjah. Ya. Jadi maknanya kalau terlepas habislah. Tak adalah hajinya. Jadi sebab itulah dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala tekankan tentang haji itu ada bulan-bulan dia yang tertentu. Dan bukan setakat itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai peringatan ataupun persediaan ni kalau kita bagi jemaah yang akan menunaikan haji pada tahun ni. Ya. Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuk wala jidal fil hajj. Ada 3 perkara yang dalam haji ni, sebenarnya bukan haji je, tapi haji ni mendidik kita sebagai orang Islam. Untuk pertamanya kita kena kawal nafsu kita. Fala rafasa, makna jangan kita masa kita membuat ibadat pada masa menunaikan haji, kita tidak mencampuri isteri kita, kita tidak melakukan perkara-perkara yang lucah, yang menaikkan nafsu, itu dipanggil rafas. Yang kedua, wala fusuk. Fusuk ini pula merujuk kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jadi haji sebenarnya sangat-sangat mendidik kita supaya jaga diri kita, supaya jangan lakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Dan yang ketiga, wala jidal. Jidal ni menarik. Maknanya dia bukan setakat berdebat, tapi dia merupakan punca kepada pergaduhan dan mungkin juga peperangan. Ini sibuk peperangan di Asia Barat kan. Dia mula dengan jidal, tak setuju dengan apa. Jadi kita orang Islam diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini supaya jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jangan berbantah-bantah, sebab benda ni akan mengakibatkan kita sakit hati, bermusuh dan membawa benda perkara yang lebih besar lagi. Jadi itu yang kedua yang berkaitan tentang ayat ini. Yang ketiga, Allah sebut dalam ayat ini, Allah tahu semua. Kalau kita lakukan kebaikan di mana saja kita buat baik, Allah tahu. Dalam ayat yang lain pun Allah sebutkan, wa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Yang sebesar biji zarah pun Allah akan tunjuk. Kalau buat kejahatan pun sama juga. Jadi sebab itulah pentingnya haji ini. Sebenarnya nanti kita akan lihat ketika di Arafah ini kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketakwaan kita, dan itu yang Allah sebut dalam ayat ini, wa tazawwadu, berbekal-bekallah kamu. Gini kan kadang-kadang kita nak pergi haji ni memang siaplah beg kita semua macam-macam kan, nak ubat apa sebagainya. Tapi Allah sebut dalam ayat ni, bekalan yang paling penting, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan yang terbaik dalam kita nak tunaikan haji ialah takwa. Takut kepada Allah Taala, melakukan segala amalan-amalan kebaikan, meninggalkan perbuatan. Ini dah mula dah ni, bulan puasa adalah merupakan, kalau puasa pun Allah sebut la'allakum tattaqun.
Jadi kalau kita tengok takwim apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah susun ni, cantik sangatlah. Ya, betul. Daripada dulu lagi, daripada Isra' Mi'rajnya, solatnya, puasa bulan Ramadan, lepas ni haji. Haji. Semuanya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Tapi peringatan-peringatan ini Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wattaquni ya ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, orang yang hatinya, fikirannya bersih dan ingin kepada kebaikan, nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah maknanya ayat ini, walaupun disebut secara khusus tentang haji, tapi ia juga merupakan antara maqasid haji. Tujuan haji ini untuk mendidik orang-orang Islam supaya menjadi orang yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama juga dengan matlamat kita bulan puasa ni Ustaz. Maksudnya bulan puasa juga matlamatnya adalah takwa, haji juga matlamatnya adalah takwa juga, subhanallah. Betul Ustaz, macam Allah memang Allah tentukan untuk daripada bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Zulqa'id, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tu supaya kita punya momentum ibadat takwa tu semakin menaik subhanallah Ustaz. Antara ayat tadi yang kita boleh ambil ialah secara kesimpulannya ialah haji tu ada waktu-waktu yang ditentukan, tak boleh rafas, tak boleh fusuk, tak boleh jidal, maksudnya menjaga diri kita betul-betul, dan Allah tahu kebaikan yang kita lakukan, dan tetapi bekalan yang kita nak kena bawa adalah bekalan takwa. Itu yang paling utama wahai orang-orang yang ulil albab, ini orang-orang yang ada akal, yang boleh memikirkan. Subhanallah Ustaz, ini memang sangat menarik huraian daripada Ustaz berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 197 ini, supaya kita juga boleh buat satu preparation untuk mereka yang, dan kita juga yang bakal menjadi tetamu-tetamu Allah akan datang. Ustaz, kita nak masuk kepada berbicara berkaitan dengan Arafah ini, sebab takkan mungkin tiba-tiba berlakunya Arafah ini, takkan ada tiba-tiba adanya sirah ataupun falsafah di sebalik Arafah. Kenapa kena wukuf dekat situ? Kenapa tak wukuf dekat tempat lain? Mungkin kan di hotel saja ke? Kenapa kena ada dekat Arafah? Dan mungkin ada sebalik peristiwa ataupun wukuf di Arafah ini ada sejarah ataupun sirah yang mungkin boleh menggamit supaya kita boleh mendapatkan semangat apa yang berlaku pada satu hari dulu, Ustaz. Ya, Arafah ni kalau tengok dari segi bahasa Arabnya berasal dari perkataan Arafah. Banyak riwayat menyebut Arafah ya'rifu, arif, i'tiraf, maknanya kalau tengok dari sudut sejarahnya bermula sejak asal lagi, sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Maknanya daripada mula sejarahnya, kalau Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke atas muka bumi ini, bila Nabi Adam dengan Hawa ni diturun ke bumi ini, dia terpisah. Dan kemudiannya dia bertemu di Arafah ini. Ini yang banyak cerita di Jabal Rahmah, Adam dan Hawa sebagainya. Inilah kisah sejarahnya, yang maknanya ta'aruf berjumpa Nabi Adam dan Nabi Hawa, dan Hawa isterinya berjumpa semula di Arafah, di padang Arafah. Jadi itu sejarah yang cukup lama lah. Daripada awal maknanya tak ada lagi manusia lain pada ketika itu, Adam dan Hawa je, dan ia berjumpa di Arafah ni, di Jabal Rahmah tersebut. Jadi sebab itu Arafah ni pentinglah dalam ibadat haji. Kalau dalam umrah tak ada Arafah. Kita pergi ziarah tengok jadi dia kata tengok je bolehlah, tapi maknanya dalam ibadat haji, manasik haji, Arafah ini ataupun wukuf di Arafah ini adalah merupakan rukun dalam yang membezakan dia daripada ibadat umrah. Itu dah zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeru manusia, wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, maknanya serulah manusia untuk buat haji ini. Nabi Ibrahim telah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk tunjukkan Arafah ni, masyair ni, Muzdalifahnya, Minanya. Jadi ada riwayat yang menyebut bahawa Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Arafta?" Tahu tak ni? Tahu ni? Tapi Nabi Ibrahim jawab, "Araftu." Aku tahu. Daripada situ ada juga riwayat yang mengatakan asal usulnya lah perkataan Arafah tersebut. Jadi maknanya Arafah ni bukan benda yang baru, zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Dan kemudian kita kena ingat juga dalam sirah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi menunaikan haji. Kali pertama dan kali terakhir. Nabi sekali je buat Sekali haji. je. Dan Nabi berwukuf di Arafah dan Nabi menyampaikan khutbah Arafah di Arafah inilah. Di padang Arafah ini yang merupakan satu tempat yang sangat-sangat ataupun maknanya sangat pentinglah dalam kenapa dia penting? Sebab dia merupakan mempunyai apa dia panggil falsafah yang besar yang dalam kehidupan kita dalam surah Al-Hajj dalam permulaan surah Al-Hajj sendiri dalam Al-Quran ni satu-satunya rukun yang ada nama surah yang dalam solat tak ada surah solat. Siam puasa tak ada. Tapi haji ada. Suratul Hajj. Masya Allah. Dalam permulaan surah Al-Hajj Allah ceritakan tentang gambaran hari kiamat. Jadi Arafah ini juga merupakan satu simbol perhimpunan di padang mahsyar. Jadi maknanya haji ini akan mengingatkan kita bila berada di Arafah di akhirat nanti bila kita masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Arafah itulah simbolik dia. Dengan ramainya orang, dengan pakaian putih, dengan apa sebagainya itu. Jadi falsafah dia di sini, ataupun dia punya maqasid daripada haji, khususnya dari segi Arafah ini, dia akan mengingatkan orang Islam bahawa kita ni tak kekal kat dunia ni. Maknanya kita akhirnya kita akan berhijrah, berpindah ke alam akhirat yang khalidina fiha abada, yang kekalnya di akhirat. Dan kita sebelum masuk ke syurga, imma jannah wa imma nar, kita akan dihimpunkan dulu di padang mahsyar. Ada soal jawabnya, ada titian siratnya dan sebagainya. Jadi penting orang Islam sentiasa ingat sebelum kita masuk ke alam barzah, sebelum kita dijemput oleh Allah SWT, haji ini menjadi satu peringatan yang cukup besar untuk kita terutamanya ketika berada di Arafah. Selain daripada itu banyaklah kalau kita lihat dari sudut falsafahnya ini, dia juga menunjukkan tentang bagaimana umat Islam ni ijtima' alami ataupun dauli, perhimpunan sedunia. Yang paling masa di Arafah ni lah. Maknanya kalau tawaf, kalau sa'i, masa melontar orang akan berpecah-pecah semua apa sebagainya. Tapi di Arafah ni semua orang akan ada di situ. Jadi sinilah satu perhimpunan yang menunjukkan kesatuan. Oh, Masya Allah, hebat. Sama semua. Semua sama hebat dalam keadaan yang suasana dengan apa sebagainya ni. Jadi ini nak tunjukkan kita orang Islam ni sebenarnya satu. Akidah yang satu, beriman pada Allah SWT. Jadi kalau ada benda-benda yang kecil-kecil tu kita kena saling memaafkan apa sebagainya. Dan haji ini membawa kita kepada kesatuan. Wahdah dan juga menunjukkan kekuatan kita. Kegurunan orang bukan Islam gurun. Tengok orang Islam dengan satu perhimpunan yang cukup besar. Tiap-tiap tahun. 9 Zulhijjah orang akan berhimpun di Arafah. Jadi Masya Allah, maknanya kita kalau kita hayati falsafah daripada haji dan juga Arafah ni khususnya, kita akan rasa naik bulu roma kita bahawa kita orang Islam ni bukan calang-calang. Agama kita ni adalah agama yang terbaik. Kita apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya sebelum ini, daripada Nabi Adam lagi, Nabi Ibrahim sehingga Nabi Muhammad sehinggalah hari kiamat. Dia punya proses dan juga kaedah dia itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajar supaya sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di spirit ataupun maqasid lah kita kata sekarang ni, banyak kita nak beri penekanan kepada jemaah kita supaya dia tak bila buat haji ni dia bukan hanya nampak dari sudut dam dia je. Dia hanya nampak dari sudut nak tawaf sesaknya dengan sa'inya dan sebagainya, tapi dia kena maknanya menghayati apa sebenarnya yang kita nak capai
di sebalik daripada haji yang kita buat. Masya Allah. Itu juga yang kita kena faham berkaitan dengan melakukan sesuatu ibadat itu memerlukan ilmu. Kalau tidak, kita akan pergi, kita akan ikut orang ataupun mungkin kita akan duduk tanpa buat apa-apa. Yang itu kita kena ada ilmu supaya kita boleh rasa bagaimana untuk kita nak berwukuf di Arafah, dan bermula daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari kiamat nanti, masya-Allah masih lagi ada orang yang berwukuf. Dan Ustaz sebutkan tadi, kalau kita tengok di Arafah tu berwarna kuning, hijau seperti mana hari-hari yang biasa, tapi pada 9 Zulhijjah dia menjadi putih, Ustaz. Sebab apa? Daripada sudut ihram yang mereka pakai itu memutihkan Arafah yang kuning dan bercoklat-coklat tadi, subhanallah. Baik, kita nak berintihad seketika insya-Allah, dan kembali selepas ini kita akan berbicara berkaitan dengan waktu afdal untuk wukuf di Arafah, sekaligus untuk kita nak tahu berkaitan dengan solat jamak yang berada di Arafah insya-Allah. Kita berintihad seketika, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, kembali dalam Assalamualaikum. Di bawah langit Arafah, mengharap maghfirah ilahi. Subhanallah, terima kasih banyak kepada anda yang menyokong kami, dan terima kasih banyak kepada Al-Fatih Ustaz Muhammad Fakrul Rizwan Osman atas jawapan yang disampaikan kepada penonton-penonton TikTok kita tadi, dan semoga bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan. Dan kalau ada lagi soalan, boleh terus tulis di ruang komen. InsyaAllah nanti Ustaz akan sambung lagi jawab untuk anda semua. Baik, kita nak sambung lagi Ustaz Syahrin Awaluddin berkaitan dengan Arafah ini. Sebab masih lagi nak tahu pergerakan, bagaimana untuk kita nak niat, adakah masuk-masuk saja niat saja ke, ataupun boleh niat daripada hotel ke, ataupun daripada sudut macam mana yang paling terbaik untuk kita nak bergerak daripada Mekah pergi ke Arafah, dan daripada waktu yang Arafah ni, waktu paling afdal wukuf pada waktu bila, Ustaz? Silakan. Ya. Arafah ni seperti mana yang kita sebut tadi dalam ayat Al-Quran, sebut dia ada waktu-waktu tertentu dia haji ni, dan Arafah 9 Zulhijjah. Okey. 9 Zulhijjah ni maksudnya waktu dia bermula daripada ba'da zawal, maknanya selepas zuhur, masuk waktu zuhur, 9 Zulhijjah, sehinggalah waktu dia sebelum subuh 10 Zulhijjah. Jadi makna kita fahamkan daripada waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, sampailah sebelum subuh hari keesokan, iaitu hari yang ke-10. Itulah waktu wukuf di Arafah. Jadi sebab itu walaupun nak kata pendek, taklah pendek sangat, tak kata panjang, taklah panjang sangat. Tapi kalau terlepas waktu itu, habislah. Tak bolehlah, tak adalah hajinya. Itu disebut, Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Kalau tawaf dia ada masa lagi, buat kemudian apa sebagainya, nak melontar ke nak apa ada waktu yang lebih panjang. Tapi Arafah ni itulah waktunya. Jadi sebab itu jemaah kita, jemaah haji Malaysia, biasanya kita akan bergerak daripada bangunan penginapan di kota suci Mekah tersebut, dan akan berniat ketika tersebut di bangunan tersebut. Bila naik bas nak pergi ke Arafah, niat untuk menunaikan haji, dan inilah mulanya manasik haji. Sebelum tu lama datang daripada 1 Zulkaidah sampai dah. Tapi sebab buat bila datang awal ni, biasanya jemaah kita akan buat haji tamattu'. Dia akan tunaikan umrah dulu. Buat umrah wajib, lepas tu buat umrah sunat, ulang-ulang beberapa kali. Jemaah kita alhamdulillah rajin. Alhamdulillah. Sebab inilah peluang dia berada lebih kurang berapa hari tu daripada 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan 10 hari, 8 hari, 9 hari sebelum hari Arafah ni, wukuf di Arafah ni, mereka akan buat umrah dulu. Tapi bila dah sampai pada 8 Zulhijjah, tabung haji akan bawa jemaah haji ni, muassasah khususnya, untuk terus ke Arafah. Dan sebelum berangkat ke Arafah, naik bas, kita akan ingatkan jemaah supaya berniat. Berniat haji. Nawaitu al-hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku tunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada niat untuk Arafah, tak ada. Tak ada niat Arafah. Nanti kita orang tanya pula, bila sampai Arafah apa niat dia pula, Ustaz? Dia tak ada. Dia niat haji itulah mulanya kita bergerak ke Arafah. Lebih kurang 20 km lebih kita akan naik bas. Walaupun tak jauh sebenarnya, tapi bila Arafah ni, bila haji ni, 2 km pun, 2-3 km pun jam dia berjam-jam. Ada sampai bertolak pagi, petang, malam baru sampai. Jadi sebab dia punya zahmah, dia panggil apa, jam dia tu lebih teruk daripada KL lah. Jutaan orang bas semua nak masuk ke Arafah.
Jadi memang satu yang kita di tabung haji memang cukup risaulah. Sebab tu kita bergerak awal. Walaupun maknanya waktu wukuf ni tadi 9 Zulhijjah lepas Zuhur. Orang kata kenapa tak pergi 9 Zulhijjah je? Tapi kita nak membuat persiapan awal. Kita bergerak 8 Zulhijjah lepas subuh pagi dah mula dah. Berperingkat lah. Sehari sebelum. Jadi biasanya alhamdulillah malam 9 Zulhijjah tu jemaah kita semua dah ada di Arafah. Kita dah bersedia dah. Jadi bila kita sampai di Arafah belum masuk waktu wukuf lagi. Oh, okey. Jadi janganlah dah wukuf tu tapi makna kita dah sampai di Arafah. Tapi sebenarnya belum masuk wukuf sebab wukuf masuk waktunya ialah pada 9 esok hari dia. Kita dah sampai 8 dah. Kita akan duduk dulu bermalam di Arafah tersebut. Alhamdulillah hari ini kita kemudahan di Arafah kalau dibandingkan dulu-dulu. Masya-Allah kan. Sekarang ni kemah semua dah ada aircon semua. Tapi masih lagi tetap duduk dalam. Kadang-kadang kita dah sediakan macam-macam kemudahan yang apa ni. Tapi ada juga dia punya slack dia panggil tak jalan aircon. Sepatutnya keluar tak sejuk dan sebagainya. Angin saja. Jadi sebab itu daripada awal kita akan sediakan jemaah ini berada di Arafah. Dan bila masuk je, jadi bila sampai tersebut kita akan buatlah persiapan untuk menunggu hari masuknya waktu wukuf. Bila masuknya waktu wukuf, kita akan mula dengan khutbah Arafah. Ini kemuncak kita lah. Yang kita Nabi SAW pun berkhutbah pada ketika masuknya waktu waktu wukuf tersebut. Lepas Zuhur tu kita mula wukuf dengan khutbah dulu, khutbah Arafah. Kemudiannya kita akan solat jamak. Ni yang kadang-kadang orang banyak jemaah kita confuse. Sebab yang kita di sini kita belajar jamak qasar je. Tapi tiba-tiba bila sampai di Arafah, di Masyair, di Muzdalifah ni kita ada perkenalkan pula jamak tamam. Jarang orang dengar lah. Jamak tamam. Kalau tak belajar, orang akan confuse. Apa pula jamak tamam ni? Orang tahu jamak qasar, Jamak takdim, jamak takdim, jamak takhir. Jamak takhir. Ataupun orang ini kata jamak takyah. Langsung tak jamak. Tapi ini ada jamak tamam. Jamak tamam ni adalah merupakan, kalau Nabi SAW dulu dia jamak qasar. Zuhur dan asar tersebut dua rakaat lah. Tapi tabung haji melalui muzakarah haji, mengikut Imam Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i, kita sebab jemaah kita dah bermustautin di Mekah, bukan lagi bermusafir. Jadi jarak di antara Mekah ke Arafah tersebut tak cukup. Dua marhalah untuk dia jamak qasar. Jadi sebab itu muzakarah haji dah putuskan bahawa jemaah kita akan melakukan jamak tamam. 4-4. 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat asar. Bahkan sebenarnya dia bukan bermula waktu wukuf selepas tu je, tapi sejak dia sampai je ke Arafah dia dah boleh jamak tamam dah. Maknanya 8 Zulhijjah tadi. Kalau dia sampai sebelum Zuhur, Zuhur dan asar dia pun dia boleh jamak tamam. Lepas tu Maghrib dan Isyak pun jamak tamam. 3 rakaat, 4 rakaat. Subuh tak boleh lah. Subuh tak boleh jamak. Subuh tak boleh jamak lah. Subuh 2 rakaat. Lepas tu kita akan khutbah Arafah. Lepas khutbah Arafah, kita ada doa Arafah dipimpin oleh imam-imam ustaz-ustaz kita yang pelbagainya. Kemudian kita akan buat solat jamak tamam. Jamak tamam Zuhur dan asar. Jadi selesai Zuhur dan asar dan kita dah boleh fokus untuk melakukan ibadah wukuf kita tersebut, berzikir, berdoa dan sehinggalah ke Maghrib. Sehinggalah Maghrib.
Sebab di situlah waktu yang paling afdal untuk kita berwukuf. Ada orang tanya yang tanya kata bila waktu, memang waktu tadi ni wukuf ni waktunya daripada zuhur sampai sebelum subuh esokan harinya. Dan sunat kita dipanggil ta'jil, menyegerakan masuk. Itu sebab kita lebih segera lagi, sebelum 9 kita dah ada dah di Arafah. Sebab ada orang kata ni kalau macam tu pergi malam pun boleh, lepas maghrib. Lepas maghrib 10 Zulhijjah tu masih lagi dalam waktu wukuf. Tapi jangan buat macam tu sebab kadang-kadang tak boleh masuk. Sebab dengan apa sebagainya. Jadi ramai apa sebagainya. Jadi dan sunat memang awalkan. Jadi bila awal kita akan masuk lebih awal dan kita berada lebih kurang masa yang agak panjang lah. Kita ada masa yang paling afdal untuk kita berwukuf ni. Dia sebahagian daripada siang 9 Zulhijjah dan malam 10 Zulhijjah. Maghrib tu? Maghrib tu. Okey. Itu waktu afdal dia. Duduk berada waktu di antara waktu siang dan malam tersebut. Jadi itu yang kita galak kita jemaah kita akan berada di sebelum bergerak ke Mina, ke Muzdalifah selepas tu. Jadi ini waktu yang afdal untuk kita wukuf di Arafah. Masya-Allah Ustaz. Ini antara yang kita boleh juga bekalkan nanti bila kita menjadi duyufur rahman ataupun tetamu Allah, untuk kita tahu waktu-waktu yang paling afdal ataupun kenapa kita pergi awal pergi ke Arafah untuk buat persiapan sebenarnya, untuk menjadi persediaan kepada kita supaya kita boleh prepare apa yang kita nak buat, dan kena tahu waktu-waktu yang paling afdal supaya kita tidak menggunakan tenaga kita lebih pada awal waktu tu Ustaz. Subhanallah. Baik, ini antara yang tepat terbaik untuk kita nak dapatkan juga Ustaz. Kita nak pergi kepada saranan dan juga nasihat Ustaz kepada jemaah-jemaah apabila berada di Arafah dengan stamina-nya, dengan pembahagian tenaga je yang saya rasa dia tidaklah menggunakan pergerakan badan yang lebih, tetapi dia wukuf tu kita menunggu ni memang penat Ustaz. Kita pergi ke mana-mana ambil nombor pun ya Allah yang ke-50 itu pun dah rasa lama dah Ustaz. Jadikan pula wukuf di Arafah untuk kita nak dapatkan macam mana supaya kita boleh manage juga waktu dan juga stamina dan juga tenaga kita supaya tak rasa letih pada waktu yang betul-betul nak dapatkan afdal untuk Arafah nanti Ustaz. Silakan. Ya. Sebelum tu saya nak kongsikan sikit dulu tentang fake Arafah ni. Yang tadi saya sebut tentang solat. Memang jadi janganlah kita pergi wukuf, solat pula kita main-main pula. Solat ni kita kena buat betul-betul. Solat kita disunatkan untuk solat jamak. Sebab keadaan suasana tersebut memang mencabar. Maknanya apanya. Dan kita tadi saya sebut tadi kita punya dalil ialah solat jamak tamam ni lin nusuk, untuk menunaikan ibadah dalam keadaan yang susah airnya dengan apa bagainya keadaan apa tu, maka kita dibenarkan untuk jamak, dipanggil untuk menunaikan ibadah tersebut dalam keadaan apa ni, bukan sebab musafir. Jadi kalau tengok bandingkan dengan rukun-rukun haji yang lain, tawaf, sa'i contoh dia, dia punya syarat-syarat sah dia. Syarat-syarat sah dia ni ada banyak. Tapi wukuf ni very simple. Mana semua orang boleh pergi. Dia tak perlu suci. Orang yang wanita yang haid ke nifas ke apa ke semua boleh. Orang tak ada wuduk ke apa semua boleh duduk di Arafah tersebut. Dan waktu dia hanya seketika aja. Maknanya walaupun tadi Allah bagi masa daripada zuhur sampai ke subuh tu, tapi kalau dapat seketika pun dalam keadaan yang sama ada dia tidur je ke apa bagainya pun sah. Dari segi dari segi wukufnya sah dah. Cuma syarat dia kena dah berniat haji. Berniat ihram haji. Janganlah dia pergi masuk-masuk tak niat. Ini berlaku juga. Kadang-kadang jemaah kita entah macam mana, kursus dah banyak kali kan. Tapi bila sampai masanya tersebut, ada yang terlupa pula. Panik dah. Dah sampai ke Arafah, baru nak niat. Dia kena niat sebelum masuk ke Arafah, di tanah haram. Kena berniat ihram dan kemudiannya berada di Arafah ni, walaupun seketika berada di Arafah. Dan dia berada dalam keadaan yang tidak gila, tak pengsan,
Kalau dia pengsan, lepas tu dia sedar balik, okey, tak ada masalah. Jangan sepanjang daripada zuhur tu dia koma, biasanya ada apa koma apa bagainya tak sedar kan. Jadi dia tak sah lah. Dia punya apa, dia kena ada, dia pokoknya kena ingat. Selalu ada masalah jemaah kita yang dia ada penyakit demensia. Okey. Dia lupa dia ada kat mana. Dia kata bila kita tanya kat mana ni, kat Kota Baru dia kata. Allah. Tapi lepas tu bila kita tanya balik, dia ingat ni nak buat haji, dia di Mekah, dia di Arafah nak buat haji. Okeylah. Walaupun sekejap. Kadang dia lupa, kadang dia ingat tu okey. Maknanya dia boleh. Jadi itu dari segi apa dia panggil syarat-syarat, dan banyaklah perkara-perkara yang bila kita berada di Arafah ni kita kena buatlah supaya masa yang kita ada ni kita dapat kita gunakan sepenuhnya waktu yang terbaik. Khairud doa, waktu yang doa yang paling baik doa yaumil Arafah, hari Arafah. Jadi sebab itu selepas kita tadi ni solat jamak lepas khutbah tadi, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Ni semua sunat-sunat lah. Ya. Kalau tak buat pun sah. Tapi sayanglah, rugilah. Sebab dalam Allah sebut, Nabi pun sebut, maknanya Arafah ni, hari Arafah ni adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan orang daripada masuk nerakanya. Jadi maknanya tempat Arafah ni, tempat tu sebabnya orang menangis-nangis untuk berdoa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita doa juga dalam dalam 10 malam terakhir. Lailatul Qadar kita mencari, kita doakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar kan. Min sahatika wa na'udzubika minan nar. Minta Allah masukkan kita syurga, selamatkan kita daripada neraka. Inilah juga doa yang kita minta di Arafah nanti. Selain daripada zikir-zikir yang terbaik yang Nabi SAW ajar, yang Allah sebut, maknanya yang wirid ataupun zikir yang kita perlu ulang-ulang ketika berada di Arafah ni, yang biasa kita baca selepas solat. Wirid solat kita bila kita habis solat, kita istighfar, astagfirullahalazim. Kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah merupakan zikir yang diajar oleh Nabi, dan juga nabi-nabi sebelum ni. Nabi kata, bila berada di Arafah ni kita banyak ulang-ulang yang ni. Untuk mengokohkan makna dia zikir ini, kita nak mengokohkan akidah kita, tauhid kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Haji ni dia memang dia punya fokus utama dia sebenarnya ialah dalam talbiyah pun sama. Kita la syarikalah, tolak syirik, menolak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu dah. Inilah intipati kepada kalimah tauhid kita. Jadi sebab itu bila berada di Arafah ni, kita kena fokus buat benda-benda ni. Jangan kita kadang kita memang sekarang ni banyak orang kirim doa. Ya. Dah zaman WhatsApp apa semua berjela nak baca doa. Ya Allah. Boleh, tak ada masalah. Memang kita doa minta untuk diri kita, untuk keluarga kita, kawan-kawan kita, semua doalah. Tapi jangan lupa bahawa kita sebenarnya kita nak mengangkat kefahaman kita, kita punya diri kita ini untuk mendekatkan diri kita pada Allah, takwa kita pada Allah, kita nak mengesakan Allah, menolak syirik dan sebagainya ini. Jadi ini perlu kepada persediaan ataupun amalan yang kita jelas apa kita nak buat ketika berada di Arafah. Jadi sebab tu saya sarankan jangan sia-siakan. Ya. Keyword dia waktu Arafah ni kita bersedialah, maknanya dengan sebaik yang mungkin. Tadi itu sebut tadi, Ustaz pun sebut tadi, maknanya rehat pagi itu, nak tidur dulu pun boleh tidur dulu. Lepas zuhur tu memang waktu mencabar. Ya. Sampai ke asar. Jadi kadang-kadang kita waktu, baik itulah sebab jemaah kita akan mula bergerak lepas maghrib, dah mula bergerak dah. Ya. Ada yang sebelum maghrib pun dah ada bergerak ke
ke Muzdalifah. Jadi kena gunakanlah waktu tersebut, kesempatan tersebut untuk kita memanfaatkan waktu di Arafah. Saya rasa kita kena plan lah kan. Maksudnya perancangan kita bagaimana untuk susunkan doa-doa kita. Sebab macam saya sebutkan tadi, kalau kita hanya duduk saja tak buat apa pun, sah dah Arafah itu kan. Tapi bila mana kita belajar tadi dengan ilmu yang Ustaz sampaikan, mana kita datang awal, kita dah ada waktu rehat, pada waktu masuk je gelincir matahari Zuhur pada 9 Zulhijjah, itu dah start kita berwukuf di Arafah. Kemudian hujung-hujung nak pergi ke waktu maghrib, itu antara yang paling afdal untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda selepas ini dan soalan-soalan yang kita akan kemukakan kepada Ustaz. Tapi kita nak berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami di Assalamualaikum. Kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami di TV Al-Hijrah, dan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan di bawah langit Arafah, mengharap maghfirah ilahi. Dan subhanallah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahrin Awaluddin, Ketua Bahagian Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji, untuk menceritakan berkaitan dengan Arafah. Dan kita banyak dah tahu berkaitan dengan Arafah ni waktu yang paling afdal, kenapa pergi awal, apa yang perlu dibuat. Dan tadi Ustaz kongsikan juga kepada kita berkaitan dengan doa yang Nabi baca dan juga Nabi-Nabi terdahulu juga baca, iaitulah zikir yang setelah solat tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin ada lagi Ustaz yang mungkin kita nak rujuk kepada sunnah Nabi SAW ketika warna wukuf di Arafah, cara Nabi berdoa barangkali mungkin, dan mungkin cara Nabi berwukuf tu sendiri kita nak ikut. Kalau boleh 100% lah kita nak hidupkan sunnah Nabi di Arafah ni Ustaz, silakan. Ya, memang kita orang Islam bila kita nak buat ibadat ni, memang kita nak seboleh-bolehnya memang kita akan ikut sunnah Rasulullah SAW. Kalau semayang pun Nabi ajar kita sallu kama raaitumuni usalli. Puasa haji pun Nabi sebut khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku macam mana aku buat haji kan. Jadi kalau dalam konteks di Arafah ni, memang kita jemaah haji Malaysia, kalau Nabi dulu dia selepas dia solat zuhur khutbah tu di Namirah. Sekarang ni ada Masjid Namirah. Namirah tersebut, kemudiannya dia berangkat bergerak tak jauh daripada situ yang ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah lah di situlah tempat Nabi berwukuf. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Kita punya kemah kita di Malaysia sekarang ni, dia jauh daripada Jabal Rahmah tu. Kalau kita nak pergi keluar daripada kemah kita tersebut, nak pergi ke Jabal Rahmah tersebut, risiko dia tinggilah. Dengan ramai orangnya, dengan panahnya, dengan sesatnya. Takut sesat. Tak jumpa dah. Balik semua dah tak tahu, dah nampak sama semua kemah kan. Jadi sebab itu kita tak dapatlah nak berwukuf di kaki ataupun di Jabal Rahmah tersebut seperti mana Nabi SAW buat. Tapi bukan itu yang penting, sebab keseluruhan Arafah tersebut adalah merupakan tempat wukuf. Mana-manalah kita dah ditempatkan di tempat kawasan kita untuk kemah kita bagi Malaysia ni, Indonesia, Singapura yang sekitar, yang orang Asia Tenggara ni di satu tempat lah, di Arafah tersebut. Apa yang penting ialah kita laksanakan ibadat tersebut seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Contohnya doa. Doa ni adalah sebab dia semayang tak ada banyak dah. Lepas kita semayang jamak tamam tadi, tak ada dah kita nak semayang sunat apa dah. Jadi kita banyak berzikir tadi, kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tersebut, lahul mulku wa lahul hamdu, dengan kita menghayati dia betul-betul, ulang-ulang. Dah penat lepas tu, maka kita berdoa. Banyakkan doa tadi tu. Banyakkan doa. Cuma saya nak kongsi ataupun nak share, nak ingatkan supaya kita doalah bersungguh-sungguh. Janganlah buat doa tangan macam tu je. Sebab Nabi SAW sunnahnya Nabi berdoa diangkat tangan sehingga nampak putih di ketiak dia apa dia. Maknanya nak menunjukkan bahawa Nabi angkat tangan tinggi. Terutamanya bila waktu afdal berdoa sebelum masuknya waktu maghrib tersebut. Alhamdulillah kita dengan kita punya kursus-kursus yang kita ajar pada jemaah, memang jemaah kita dia bila nak maghrib tu memang keluar daripada kemah, berdoa menghadap kiblat, doa betul-betul. Maknanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah. Pertamanya tadi tu jangan minta terus nak kaya je terus. Minta terus
minta dulu kita yang pertamanya tadi minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala, minta selamat daripada neraka, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Memang bersungguh-sungguhlah. Mana secara ringkasnya kita bila berdoa di Arafah ni jangan malulah untuk menangis. Untuk bermunajat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Saya tengok tiap-tiap tahun jemaah kita dah suami isteri duduk sama-sama berdoa. Jadi memang suasana pada ketika tu memang cukup syahdu lah orang kata. Memang yang dan inilah sebenarnya refleksi ataupun maqasid yang kita akan dapat. Manisnya Arafah tersebut, walaupun nanti kita akan lihat banyak cabaran dia push. Tapi bila susah payah dengan doa dengan ini akan memberikan kemanisan dan juga dipanggil bekalan. Tadi bekalan takwa, bukan hanya masa pergi kita bawa bekalan takwa, balik pun kita bawa bekalan takwa ini. Jadi itu yang kita nak supaya bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ustaz, ini kalau kata betul Ustaz kata tadi, kita jangan malu untuk nak menangis ketika mana di Arafah itu sendiri. Malah kalau kata kita dapat menangis itu antara yang memang boleh melembutkan hati kita Ustaz. Sebab kadang ada orang dia jadi malu nak dia tengok orang sebelah tu, malu aku lah nak nangis. Lagi-lagi pula isteri dekat sebelah lagi dia tak nak nangis. Ustaz, okey, kita nak cerita juga berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh di Arafah ni buat. Sebab yalah mungkin kita duduk di Arafah ni masa jangkanya agak panjang sebab daripada Zuhur sampailah ke selepas maghrib ataupun mungkin malam kita baru bergerak ke Muzdalifah. Ada benda-benda yang patah larang yang kita tak dibenarkan buat supaya tidak merosakkan Arafah kita, supaya tak merosakkan juga haji kita, dan mungkin boleh masuk sekali dengan cabaran yang ada dekat sana Ustaz, mungkin cuacanya, mungkin ramai orangnya, supaya kita boleh tahu jelas pergerakan dan juga suasana dekat sana Ustaz. Silakan. Ya, saya dah sebut sikit tadi tentang sunat-sunat perkara yang digalakkan kita untuk buat ketika berada di Arafah. Walaupun kalau kita tak ada wuduk ke contohnya, boleh je sah je, tapi eloklah kita ada wuduk dalam keadaan suci, menghadap kiblat, berdoa, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertalbiyah. Banyak amalan-amalan yang itu list berdoa yang kita yang kita kena buat. Tapi of course lah kita takkanlah tak larat nak sentiasa nak berdoa, nak berzikir, berdoa apa sebagainya ni. Kita bolehlah rehat. Tapi jangan tidur sampai lama sangat. Kalau rehat sekejap, bangun, sambung balik. Baca Quran. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tengok mana makna. Kadang-kadang kita di Malaysia ni kita sibuk. Jadi inilah masanya. Jadi bila penat, jadi bawa Quran terjemahan, kurang-kurangnya kita baca ayat-ayat dalam surah. Kita kalau boleh fokus tentang ayat-ayat tentang haji itu pun dah cantik dah. Surah Al-Hajj dan sebagainya kita tadabbur, baca balik makna-makna dia. Sambil-sambil rehat. Kalau terlelap, terlena sekejap tu tak ada masalah. Tapi yang tak boleh dia, yang don't-nya, kita yang pertamanya tadi saya ada sebut dalam ayat yang awal kita bacakan tadi, fala rafasa wala fusuk wala jidal. Ini adalah larangan ketika Arafah. Jadi kita kena elakkanlah. Kalau duduk berdua suami isteri apa semua, janganlah nak bermanja-manja, nak apa bagainya. Ini bukan masa dia lah. Maknanya jangan dan jangan juga kita dipanggil menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain. Ini pun sikap yang tak baik. Maknanya dalam Islam kita akan bukan hanya mengajar hablum minallah, kita cukup cantik hubungan kita dengan Allah, tapi dengan sesama kawan-kawan kita satu kemah, bukan main lagi kita punya perangai kita apa sebagainya, pentingkan diri. Jadi tolong menolong, kena bekerjasama. Kalau ada orang tua-tua, memang yang muda-muda ni, orang tua ni memang kesianlah. Kita tabung haji, petugas-petugas kita pun tak larat nak handle semua apanya yang ada sakit dan sebagainya. Ini juga adalah sebahagian daripada amal khair ataupun ibadah yang boleh dilakukan di Arafah. Jaga kebersihan, janganlah kita buang sampah susun balik, selipar-selipar, macam banyak benda-benda yang apa. Jadi ini adalah amalan-amalan yang kita boleh buat. Yang tak bolehnya tadi itu benda-benda yang kita buat
yang boleh merosakkan haji kita tadi itu, merosakkan kitanya ibadat kita tersebut, dan mementingkan diri sendiri, dan tidak fokus. Ataupun yang sekarang ni yang mencabar dia, apa dipanggil, handphone ni. Handphone ni bukannya tak bagus. Kalau handphone kita baca Quran, saya pun kadang baca dalam handphone. Dalam handphone. Tapi yang tak bagusnya WhatsApp grup-grup yang cerita kat kampung kita, cerita adik-beradik kita, cerita WhatsApp macam-macam grup kan. Allah. Cerita yang tak ada kena-mengena, tinggalkanlah dulu. Kita nasihatkan supaya ketepikan dulu, off dulu yang benda tu, fokus. Ini adalah merupakan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadat. Jadi ini antara benda yang, sebab dia mencabar di Arafah ni, dia di Mina nanti lebih mencabar lagi. Masya Allah. Di Arafah ni masih lagi suasana dia tu sekejap dengan lebih kurang sehari dia datang awal tadi, lebih tu maghrib nanti dia akan bergerak. Tapi kalau Mina nanti 3 hari. Jadi dalam waktu sehari ni pun dah mencabar dah. Sebab dia bukan macam hotel. Kemah. Walau macam mana pun ada aircon, ada apanya, tapi tetap juga keadaan dia tersebut berimpit. Bukannya, sebab dia bukan kemah kalau VIP yang memang raja-raja punya tu, mungkinlah dia punya selesa lah. Tapi kita ni kalau di muassasah ni sampai beratus orang, berpuluh orang dalam satu kemah. Jadi memang nak tidur, nak duduk, nak solat pun kadang susah. Jadi sebab ini benda yang kita kena minta jemaah kita kerjasamalah. Kalau nak solat tu sama-sama buka ruang dia untuk solat berjemaah, tu kemas balik apa semuanya. Jadi ini adalah benda-benda yang kita perlu buat dan jangan buat. Sebab cabaran dia lagi yang ketika di Arafah ni, sama juga di Mina nanti, cabaran tandas. Di Mina? Di Arafah, mula di Arafah lagi. Dah ada dah di Arafah cabaran tu? Cabaran tu dah ada dah. Maknanya walaupun dah bertambah baik daripada tahun ke tahun, tapi tetap juga ada juga berlaku. Tak cukup sebab apa? Ini yang kadang-kadang, terutamanya saya nasihat jemaah haji wanita lah. Tandas ni, penggunaan tandas ni jangan buat macam tandas kita kat rumah lah. Nak mandi, nak apa semua dengan ambil masa yang cukup panjang. Nak orang lain beratur, queue panjang. Sampai kadang-kadang yang untuk tandas lelaki pun, jemaah wanita pun dia ambil juga bahagian tersebut. Sebab jemaah lelaki dia cepat sikit. Tapi itu pun ada juga yang lambat. Tapi jemaah wanita ni pada umum dia akan ambil masa, sebab dia pun nak masuk tandas, nak buka stokin lah, nak apa tu, pakai tudung apa balik, dia perlu masa kan. Jadi ini menyebabkan queue panjang. Jadi kesian. Daripada Arafah lagi sebenarnya, isu tandas ni memang tiap-tiap tahun memang menjadi cabaran kepada jemaah kita. Jadi sabarlah. Ubat dia tak ada lain, sabaro. Kena sabar inilah. Jadi sebab itu kita nasihatkan supaya jemaah jangan tunggu waktu dah sakit perut sangat baru nak pergi tandas. Ada rasa-rasa sikit tu, beraturlah awal sikit. Jadi dan cari waktu yang sesuai supaya kita tidak, maknanya kita tak bersedialah untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaiknya dalam waktu Arafah. InsyaAllah. Cabaran memang pasti ada Ustaz, tapi macam mana kita handle cabaran tu tak ada lain mesti dengan kesabaran yang Ustaz sebutkan tadi. Ustaz, kita dah berada di penghujung perbincangan kita di bawah langit Arafah mengharap maghfirah ilahi ini. Mungkin kesimpulan Ustaz daripada Ustaz dan juga mungkin kata-kata nasihat, tips mungkin barangkali untuk kita-kita yang sedang menuntut ini nak menjadi duyufur rahman bakal nanti ni, apa yang perlu kita lakukan dan persiapkan, dan juga nasihat Ustaz kepada mereka berkaitan tajuk itu Ustaz, silakan. Ya, sikit saya nak sentuh sikit tentang puasa pada hari Arafah. Sebab ada juga tiap-tiap tahun jemaah tanya, boleh tak puasa? Sebab dia biasa kalau tak pergi haji, memang disunatkan berpuasa. Memang ada hadis yang menyebut ada ganjarannya 1 tahun sebelum dan selepas pahala dia. Tapi ketika di Arafah, Nabi SAW tidak berpuasa. Diriwayatkan Ibnu Umar pun sebut, Abu Bakar pun tak puasa. Ayah dia Umar pun tak berpuasa. Osman pun tak berpuasa ketika berada di Arafah. Jadi kita janganlah terlampau over untuk berpuasa pula ketika berada di Arafah. Sebab keadaan tadilah
mencabar panasnya dengan airnya, dengan apa bekal apa sebagainya ni, dan kita nak ada tenaga tadi untuk melakukan ibadat kita, maka kita tak perlu berpuasa. Bahkan kita makruh berpuasa. Walaupun sebenarnya tapi bagi orang di Malaysia sunat. Orang yang tak buat haji maknanya memang waktu 10 hari yang pertama 10 Zulhijjah merupakan afdalul ayyam. Ini kadang-kadang orang terlupa. Kita tahu 10 malam terakhir Ramadan ni merebut Ramadan, tapi sebenarnya 10 hari pertama daripada 1 sampai 10 Zulhijjah juga merupakan afdalul ayyam, hari yang utama untuk beribadat pada Allah SWT. Termasuklah puasa dan kemuncaknya haji lah. Kemuncaknya haji. Jadi sebab itu sebagai kesimpulannya kita harap jemaah kita pada tahun ini dapat terus konsisten dan bersedia daripada sekarang lagi. Maknanya amalan-amalan macam tadilah kita nak berzikir, berwirid, melakukan baca Quran, dia tak boleh automatik berlaku ketika sampai di sana. Dia kena bermula di sini. Itu tips dia lah. Ya, betul. Kalau kita tak biasa, macam pergi masjid lah. Tak biasa pergi masjid, bila sampai di Mekah, kita tak pergi masjid. Sebab kita di sini pun kita tak pergi masjid. Jadi sebelum kita pergi melangkah untuk journey perjalanan haji kita ini, kita kena mulakan perjalanan kita di sini. Sebab itu kita dah mula kursus asas haji kita berbulan lebih awal. Kursus intensif, dan selepas ni insya-Allah paraya ni kita ada kursus perdana. Kursus perdana haji. Maka kita nak supaya jemaah kita mulakan perjalanan hajinya dengan sekarang lagi dah mula dah. Jadi dengan itu insya-Allah matlamat kita mencapai keredaan Allah, meningkatkan ketakwaan kita, kita akan tercapai dengan lebih mudah dan kita mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Amin ya Rabb, insya-Allah. Kursus saja pun dah banyak Ustaz sampai kepada puncaknya kursus perdana pun ada kursus haji ni subhanallah. Tapi kursusnya tak penting, khususnya bukan saja kursus, tetapi yang penting adalah untuk kita nak menambahkan amal soleh dan ibadat sebelum kita nak menuju kepada Arafah ataupun bumi Arafah yang menjadikan kita mudah-mudahan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Syahrin Awaluddin, Ketua Bahagian Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji, atas perkongsian ilmu kita di bawah langit Arafah, mengharap maghfirah ilahi yang banyak berkongsi dengan kita tips dan juga nasihat, mudah-mudahan kita dapat amalkan, dan mudah-mudahan kita doakan juga Ustaz dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik Ustaz insya-Allah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Muhammad Fakur Ridwan Osman, Pengurus Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji, atas jawapan yang diberikan kepada penonton-penonton TikTok kita insya-Allah. Dan kepada penonton-penonton semua, jangan balik dulu sebab selepas ini ada lagi dengan Ustaz Fakur untuk nak menjawab persoalan-persoalan anda. Boleh terus stay dekat TikTok tersebut untuk tanyakan soalan-soalan yang lebih lanjut berkaitan dengan haji. Boleh Ustaz insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada kedua-duanya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kongsikan kepada anda semua. Dan Tabung Haji menyeru semua pendeposit menuju istitaah dengan menyimpan sedikit demi sedikit bagi merealisasikan impian haji anda. Kerana haji bermula dengan tabungan, marilah sama-sama kita menuju istitaah. Semoga hadir jemaah haji sebagai Dhuyufur Rahman kembalinya dengan kemabruran insya-Allah. Kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.